Muhammadilah hawaku. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda semua penonton Wanita hari ini? Apa agaknya yang sedang anda lakukan di rumah ketika ini? Ataupun mungkin anda yang sedang menonton kami di dalam talian di Facebook, Instagram ataupun di mana saja anda berada. Mungkin Sugi, ada juga dalam kalangan penonton-penonton yang sedang menonton kita hari ini sambil menunggu anak-anak untuk pulang dari sekolah. Fiza, mungkin ada lagi yang masih menangis sambil menunggu anak mereka pulang daripada sekolah. Apapun, kami berharap anda, ibu bapa yang telah menghantar anak-anak anda ke sekolah, terus sabar menunggu kepulangan mereka. Dan bulan baru, hari yang baru, semangat yang baru, kita yang harus memberikan anak-anak kita semangat itu sebenarnya, saya kira. Fiza, betul. Ya? Walaupun kita bersemangat juga kan nak sediakan persiapan anak-anak sebelum ke sekolah dan sebagainya. Sebelum kami nak kongsikan lebih lanjut lagi kepada anda sesi hari kedua persekolahan yang mana semalam anak-anak tahap 1, 2 dan juga prasekolah telah pun kembali ke sekolah secara bersemuka. Sugi nak kongsikan sesuatu berkaitan kes COVID. Seperti biasa kami di sini di Wanita hari ini ingin mengingatkan anda untuk menjaga kesihatan dan keselamatan anda, sebab kalau kita lihat semalam bilangan kes baru yang dilaporkan adalah sebanyak 1,828 dan juga bilangan kes sembuh baru adalah sebanyak 2,486 kes. Walaupun saya kira bilangan kes semakin menurun kalau kita lihat kes baru, kita masih harus ingat untuk mengikut SOP-SOP yang ditetapkan. Betul tu. Sebab kadang-kadang kan kalau tengok macam minggu lepas pergi, hujung minggu di Pasaraya memang penuh. Pengalaman saya pula hari Sabtu nak ke pejabat ni, saya terperangkap di dalam kesesakan lalu lintas hampir 2 jam. Tak tahu ke mana sebenarnya mereka nak pergi ni. Tapi apa-apa pun, ke mana anda pergi, pastikan terus mengikuti garis panduan yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan. Sugi, kita nak berbalik kepada telatah dan juga gelagat anak-anak yang telah pun kembali ke sekolah ini. Bukan saja anak-anak yang ada yang gembira kerana lama tak berjumpa dengan guru dan juga rakan-rakan. Ada juga sebenarnya dalam kalangan ibu bapa ni juga yang tak sabar nak hantar anak ke sekolah sebab tak sabar nak tengok anak-anak ni terus meneruskan sesi pembelajaran secara bersemuka. Tapi kan Sugi, kalau dapat kita saksikan ni, ibu bapa bersemangat, betul tak? Betul, bersemangat. Saya kira, Fiza, sama ada ibu bapa bersemangat sebab inginkan anak mereka kembali dalam sesi pembelajaran yang normal, ataupun ibu bapa dah tak boleh dah simpan anak lama-lama dekat rumah. Kesian juga sebab anak-anak yang tahun 2 tahun ni pun sebenarnya tahun lepas mereka kurang waktu belajar secara bersemuka di sekolah. Dan bagi anak-anak tahun 1 khususnya yang mula memasuki persekolahan sebenar tahun ini, mereka baru kembali ke sekolah. Tapi kan walaupun guru-guru dan sekolah telah pun menetapkan SOP dengan sebaik mungkin, anak-anak dah patut SOP. Ada juga dalam kalangan ibu bapa yang mungkin harus juga menitik beratkan tentang SOP-SOP yang harus ataupun telah dilakukan. Janganlah kita tak ikut SOP kan, walaupun nak ambil anak ke sekolah, balik dari sekolah dan sebagainya. Kita yang seharusnya menjadi contoh kepada mereka. Walaupun kita orang kata excited semacamlah anak kita dah ke sekolah, kita harus sentiasa ingat SOP kita ikut. Jangan kita leka dalam menghantar dan membawa pulang mereka. Okey. Kami nak kongsikan juga kepada anda rangkuman antara telatah dan juga gelagat yang sempat dirangkumkan oleh rakan wartawan kita Syifa, yang dikongsikan oleh ibu-ibu ataupun anak-anak dan kakak-kakak ni di laman sawang Facebook dan juga Instagram tentang telatah anak-anak ini yang mula kembali ke sekolah semalam. Jom kita saksikan. How is your first day of school? Good, and I got A. You have 4? Yeah, 4 what? One good. For BM Bahasa Melayu, Maths? Tak. For being good. Hey,
Sini. Ada boleh main baca hantar. Baca hantar balik. Mana ada sini ada. Azin. Wow, pelbagai ragam. Kalau kita lihat adik yang lari pecut tu memang dah viral sekarang ni. Comel kan, sebenarnya comel lah Comel, sebenarnya. Seronok sangat kalaulah mungkin kita dah berjaya nanti melandaikan lengkungan COVID-19 ni. Mesti seronok, ramai juga dalam kalangan ibu bapa yang kalau kebiasaannya masa tahun satu ni tunggu anak kat tepi tingkap intai kan. Tahun ni tak boleh. Tak boleh, itulah. Dan saya juga seronok melihat pihak sekolah yang cikgu-cikgunya memakai maskot untuk orang kata mengalu-alukan kehadiran anak-anak ke sekolah. Mungkin itu boleh memberikan mereka semangat barulah setelah kian lama tidak ke sekolah. Baik, apapun kami berharap anak-anak yang telah ke sekolah, sesi persekolahan anda akan terus orang kata berjalan dengan lancar. Dan di sini kami ingin berkongsi bersama dengan anda satu lagi tip daripada Lactogro, iaitu tip yang ke-43. Jom dengar muzik. Nestle Lactogro ingin berkongsi idea agar satu keluarga dapat meluangkan masa bersama. Bolehlah sentiasa grow happy. Tip inspirasi grow happy yang ke-43, jom dengar muzik. Asyik tengok TV je, apa kata sesekali Papa pilih lagu-lagu best yang boleh ceriakan satu family dan menari bersama-sama. Nak lebih menarik, kenalkan si manja dengan lagu-lagu tradisional dan beberapa genre lain dan tengok aksinya. Mana tahu satu jenis lagu yang paling si manja suka. Muzik boleh menceriakan, tetapi kesihatan perut si manja paling utama. Berikan Nestle Lactogro dengan probiotik L-Reuteri untuk perut yang selesa. Okey, itu tip yang ke-43 daripada Lactogro. Dan hari ini hari Selasa, seperti biasa, Wanita Hari ini ada satu lagi menu istimewa buat anda, iaitu makanan berasaskan bubur. Awak suka bubur? Suka. Saya kurang suka bubur manis, tapi saya suka bubur nasi ataupun bubur berlauk itulah, termasuk bubur pedas Sarawak. Itu memang saya punya ya kegemaran. ke? Jadi hari ini adalah bubur pedas Sarawak itu yang akan kita kongsikan bersama dengan ada macam-macam. Ada bubur manis juga yang kami nak kongsikan kepada anda. Antara resepi-resepi yang mungkin secara kita sedar ataupun tidak, menu bubur ni antara menu yang cukup popular dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Tak kira lah Melayu ke, Cina ke, India dan juga pelbagai kaum lain ni memang cukup popular. Saya suka bubur pulut hitam. Betul? Sedap, yang sedap, manis sedap. kan? Okey, baik. Jadi mungkin anda di rumah pun ada bubur-bubur kegemaran anda, ataupun mungkin makan tengah hari ini ada yang sedang memasak bubur, boleh terus kongsikannya di laman Facebook Wanita Hari ini. Kita akan berehat sebentar, kembali selepas ini. Wanita Hari ini. Wanita Hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini, dan seperti yang telah pun dijanjikan awal tadi, kami nak berkongsi kepada anda penonton-penonton Wanita Hari ini pelbagai variasi menu bubur yang mungkin ada yang anda dah biasa makan ataupun baru pertama kali dengar lah hari ini. Betul tu. Ada yang saya sendiri pertama kali dengar sebenarnya, Fiza. Tapi apapun kita nak kami nak kongsikan bersama dengan anda bubur pertama ataupun menu pertama dalam variasi bubur kita pada hari ini, iaitu bubur caca. Kita akan bersama dengan Datuk Lin Mustafa daripada Bubur Kampung Hulu. Hello. Hello, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Sihat? Hai Fiza, alhamdulillah Fiza. Sihat, Kaki alhamdulillah. sihat kat sini. Okey. Datuk, mungkin boleh kongsikan kan, kalau kita cakap tentang bubur ni ada macam-macam jenis bubur. Tapi Datuk sendiri kan sebenarnya menjual pelbagai jenis bubur. Kalau boleh dikongsikan antara jenis-jenis bubur yang disediakan oleh Datuk sendiri. Okey, Fiza, thank you sebab panggil Bubur Kampung Hulu ya. Kita ada di Bubur Kampung Hulu, kita ada lebih kurang 12 jenis bubur manis dan kita pun ada bubur nasi dengan pelbagai topping lauk pauk lah.
Macam bubur manis tu, kita ada bubur cacah, bubur jagung, bubur kacang merah, kacang hijau, labu, keladi, gandum, keledek, pulut hitam, Wow. ubi kayu, yes. Dan kita ada pengat pisang, and then kita pun ada sagu gula Melaka. Okey. Okey. All sort of bubur kita ada. Alright, kita nak kongsikan resepi menu bubur cacah hari ni. Kalau boleh Datuk kongsikan apa keistimewaan bubur cacah daripada Datuk sendiri? Okey Fiza, panggil Kak T ya Fiza. Kak T kalau actually bubur ni senang sangat masak dia. Yang leceh dia adalah penyediaan barang-barang dia. Macam kita nak siapkan keledek dia. So kalau kita makan manisan ni pun kita makan portion kecil, jadinya tak perlu banyak-banyak. Barang dia pun kandungan dia pun simple je. Kita perlukan santan, gula Melaka, daun pandan dengan garam. Dah. Macam Kak T memang tak guna gula putih langsung. 100% untuk bubur kampung ulu, Kak T gunakan gula Melaka je. Okey, baik. Dan Datuk Lin, mungkin Datuk boleh kongsikan juga kalau kita nak masak bubur cacah ni, sememangnya perlukan santan segar, betul? Okey, macam Kak T gunakan santan kotak. Kalau macam ikutkan orang lama-lama, dia gunakan santan segar. Tapi macam kita, kalau santan segar tu kita perah terus masak dan dia akan fresh lah. Macam Kak T takut, Kak T nak jaga dia punya freshness dia. So Kak T gunakan santan kotak. Kita dah tahu dia punya rasa memang sedap. So Kak T ada memang sejenis santan yang Kak T gunakan. Satu brand je yang Kak T guna. Kalau kita lihat tadi kan Kak T, dari segi penggunaan gula kan, ada orang macam-macam jenis gula yang digunakan. Ada orang suka rasanya yang memang bubur manis ni begitu manis. Ada orang yang suka rasanya manis-manis buah kan. Jadi dari segi penggunaan gula tu, adakah menggunakan gula pasir ke, gula batu ke ataupun gula Melaka sebenarnya? Okey, kalau Kak T dekat bubur kampung ulu, Kak T gunakan 100% gula Melaka sahaja. Sebab rasa dia lemak-lemak macam tu. Okey. So lemak tu bukan hanya datang daripada santan, lemak tu datang daripada gula tu sendiri. Okey. Langsung tak guna gula putih, langsung tak ada. Nak tanya juga kan Sugi, kalau kita tengok daripada visual tu, bubur cacah ni ada pelbagai warna. Nak tanya yang kecil-kecil, panjang-panjang, warna-warni tu sebenarnya apa? Okey, itu bubur cacah. Actually bubur cacah ni sendiri dia memang dah jual dekat market, dia memang ada banyaklah jenis. So persediaan dia macam kalau traditionally biasa mereka akan masak sekali dengan santan. Macam Kak Eti punya method untuk bubur kampung ulu, Kak Eti punya method, kita masak dulu cacah tu, tapis dulu semua air gandum tu sebab nanti dia punya bau gandum terlalu kuat. Dan dia akan rosakkan rasa santan tu. So Kak Eti akan rebus dulu. Cacah rebus dulu, basuh letak tepi. And then keledek tu Kak Eti masak bersama dengan santan. So maksudnya cacah tu dah masak dah. Okey, macam cacah pula saya dengar. Okey, baik. Datuk Lin, mungkin boleh kongsikan juga. Kalau kita nak masak bubur cacah ni, kalau memang dikatakan resepinya senang. Tapi kalau bagi Datuk Lin sendiri, ada tak apa-apa orang kata pengubahsuaian yang dilakukan untuk menjadikannya lebih unik ataupun sedap? Ada bahan-bahan tambahan yang lain? Nampak macam ada sagu tu. Actually kan kalau Kak Eti campurkan kasih sayang je kat dalam tu. Wow. Tapi kalau kita tengok dekat visual kan, ada diletakkan sedikit sagu Yes. Okey, ini apa yang Kak Eti buat dalam penyediaan kita dekat Wanita hari ini adalah exactly method yang kita gunakan dekat bubur kampung hulu. Even sagu dia pun kita masak asing. Okey. Kita masak asing, kita letak pewarna kan, dan kita letak sedikit gula lah. So dia tak adalah tawar je macam tu. Okey, menarik betul tengok ada bubur jagung kat situ kan. Tapi jangan risau sebenarnya, kita akan bersama sekali lagi dengan Kak T selepas ini nak kongsikan tentang resepi bubur manis bubur jagung. Itu kegemaran Sugi kan? Ya. Okey, tapi terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Thank you. Okay. Seterusnya Fiza, bubur ayam sambal hijau. Awak suka makan pedas-pedas kan? Tapi itulah saya, mana saya nak cakap ni, semua saya suka. Okey. Apa, jangan risau, bubur boleh je. Okey, bubur ayam Pontian. Daripada Pontian jauh kami bawakan kepada anda. Kita bersama dengan Puan Raudah Murad di talian. Assalamualaikum. Selamat dengar Puan Raudah. Hai. Okey. Puan Raudah, bubur ayam, biasanya kalau kita cakap mengenai bubur ayam, saya kira ia adalah satu menu yang memang lazim. Ramai orang masak dan makan bubur ayam, terutamanya mungkin apabila tak sihat sangat kan, rasa macam nak makan bubur. Tapi apa keistimewaan bubur ayam daripada Puan Raudah sendiri?
Okey, macam bubur ayam sambal hijau yang saya buat ni, dia actually simple je resepi dia. Tapi yang kita buatkan kelainan tu, kita add on sambal hijau tu sebab kita orang Johor kan. Orang Johor mostly memang suka pedas. So kita blend dengan sambal hijau, resepi tu daripada mak mertua saya sendiri. And then kita blend dengan bubur tu memang mostly customer kita ramai yang suka. Okey. Pedas-pedas gitu. Dari segi penyediaannya pula, adakah sama ataupun berbeza dengan bubur-bubur yang lain? Sebab kalau kita lihat ni ada banyak juga bahan-bahan yang digunakan kan? Okey, untuk masak tu simple sangat. Kita pakai ayam, kita cari-cari ayam tu and then kita pakai halia. Simple je. Yang buat dia lama sikit nak masak tu sebab bubur. Bubur ni kalau kita masak kat kedai ni kita memerlukan masa 2 jam untuk dia betul-betul hancur. Itu je yang rumit sikit lah. Rauda nak tanya juga, kalau kebiasaannya bubur ayam kan, memang kalau kita tahu bubur ayam tu dada ayam ke isi ayam ke sugi diletakkan di dalam bubur, dimasakkan bersama dengan beras. Tapi kalau kita lihat di sini ada juga hirisan ayam goreng yang digoreng. Mungkin ini juga keistimewaan bubur nasi pontiam siam sebenarnya. Ya betul. Untuk kelainan ni kita selain daripada kita letak sambal, kita juga letak ayam goreng spicy kita yang paling top dekat sini. Bubur ayam sambal hijau special lah kita bernamakan dia. So memang siapa-siapa yang suka pedas bila dah makan dengan sambal, makan lagi dengan ayam yang spicy ni lagi orang kata lagi lah. Orang Malaysia tidak boleh dipisahkan dengan sambal dan kepedasannya. Betul. Baik, mungkin Puan Rauda boleh kongsikan juga, ada tak orang kata flavor bubur ayam lain yang dijual selain daripada yang dihidangkan bersama dengan sambal hijau? Tak ada. Cuma kalau customer tu request tak nak pedas, kita tak bagi sambal lah. Tapi basically memang bubur ni je lah kita jual kat kedai. Tapi nak tanya jugalah, kalau cakap tentang bubur ni kan, ada orang ada lain cita rasanya. Ada orang suka makan bubur nasi ni yang hancur. Tapi kalau dekat utara kan, kat Kedah ke, dia panggil bubur nasi ni moi. Kan kerana bubur nasi bubur tu tak hancur sangat, tapi diletakkan dengan sup. Tapi kalau bubur ayam daripada Puan Rauda sendiri, adakah jenis ni yang hancur ataupun separuh hancur? Macam mana tu? Kita memang bagi betul-betul hancur. Macam ada setengah kedai mungkin diorang lebihkan air. Jadi bila kita makan tu terasa macam cair-cair sikit kan. Tapi kalau macam saya lagi suka yang pekat. Kita bagi customer yang pekat. Kau lah bubur dia tak cair. Macam yang kat visual tu kan. Memang kita bagi yang pekat lah. Kita memang masak memang hancur. Okey, baik. Dan Puan Rauda nak tahu juga, bila masak bubur ni, adakah pemilihan jenis beras itu memainkan peranan juga? Mungkin ada yang ada kanji lebih, ada yang kurang. Tak ada, kita pakai beras biasa je. Okey, baik-baik. Kalau kita lihat ni hasil buburnya, yang mana bubur diletakkan sedikit sayur, kemudian ada ayam goreng di atasnya dan juga sambal hijau tu sendiri. Mungkin Puan Rauda boleh kongsikan jugalah apa lagi antara menu yang dijual selain daripada bubur ayam ini sebenarnya. Okey, selain daripada bubur ayam, kita jual ayam goreng lah. Yang paling top dekat kedai kita ayam goreng. Kita ada macam-macam ni jugalah, spaghetti, burger. Kita buat macam ala-ala fast food tapi yang Malaysian punya, lokalnya. Okey, resepi dari hati kan orang kata kan. Homemade. Dan Puan Rauda, sekiranya mereka nak mencuba resepi bubur ayam sambal hijau ni, bagaimana boleh mereka menghubungi Puan Rauda? Okey, boleh tengok Facebook saya, Pontian. Kat situ memang ada semua detail lah. Kita nak kalau nak call boleh, nak WhatsApp boleh. Kontak saya kat situ saja. Okey. Delivery bukan ke Kuala Lumpur ya? Kita on COD kat area Pontian. Jauh tu tak sempat nak sampai Kuala Lumpur. Okey, terima kasih Puan Rauda. Terima kasih, insya-Allah. Manalah tahu ada rezeki kami ke Pontian selepas boleh merentas negeri, bolehlah kita rasa kan? Betul tu. Okey, baik. Terima kasih Puan Rauda. Jaga diri. Bye. Bye-bye. Okey, kami nak kongsikan sesuatu juga kepada anda. Kita dah dengarkan dan tahu tentang dua resepi, satu bubur manis, satu bubur ayam. Dan sebenarnya rakan wartawan kita Syifa berkesempatan juga nak kongsikan kepada anda antara maklumat-maklumat berkaitan tentang bubur ini yang rupa-rupanya Sugi ada ratusan jenis. Okey, tak sabar nak tahulah ni. Jadi jom kita saksikan. Bubur antara menu popular dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di Malaysia.
ia turut dijadikan sebagai pembuka selera, sajian utama dan pencuci mulut. Tahukah anda, terdahulu bubur merupakan menu sarapan pagi bagi pedagang Cina. Namun sekarang, bubur nasi semakin popular di kebanyakan negara Asia dan telah diolah menunya. Terdapat lebih 400 lebih jenis bubur, antaranya bubur ayam, bubur lambuk, bubur sunsum, bubur lauk dan bubur manis. Bubur manis merupakan salah satu menu minum petang yang digemari ramai. Kombinasi rasa lemak dan manis yang seimbang menjadikan bubur manis ini sedap untuk dinikmati. Antara jenis bubur manis yang selalu menjadi pilihan adalah bubur jagung, bubur butir nangka, bubur pulut hitam, bubur cacah dan banyak lagi. Selain itu, tahukah anda bubur halia boleh membantu merawat demam? Kajian di University of Maryland Medical Center mendapati halia boleh merawat demam dan sersema dalam kalangan orang dewasa. Ternyata, bubur dapat dipelbagaikan mengikut cita rasa sendiri. Justru tidak hairanlah ramai yang menjadikan bubur sebagai salah satu menu hidangan ketika cuaca sejuk maupun panas. Sugi, macam-macam jenis bubur yang ada. Saya sempat terdengar tadi abang-abang kita di dalam panel cakap, bubur durian. Kan mungkin ni musim durian. Ada orang yang suka juga buat bubur pulut, diletakkan durian, musangking dan sebagainya. Kalau Sugi lah sebenar-benarnya, bubur apa yang paling Sugi suka? Macam tadilah saya sebut bubur pulut hitam tu. Saya memang suka. Dalam banyak-banyak bubur yang tu lah saya paling suka, Fiza. Kalau nak cakap pasal bubur, saya tak boleh fikir bubur lain. Kalau bubur kacang hijau pun boleh-boleh sahaja. Tapi bubur pulut hitam tu memang saya suka. Kalau saya pula bubur kacang hijau paling saya tak suka. Tak suka. Okey, yang ini kami nak kongsikan kepada anda. Kalau tadi kita dah dengarkan beberapa resepi, yang ini kita nak kongsikan resepi yang popular juga bagi mereka di Sarawak. Betul tu, Fiza. Iaitu bubur pedas. Dan untuk berkongsi lebih lanjut, kita bersama dengan Encik Redzo Roslan. Hello, selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Assalamualaikum. Terima kasih kerana jumpa kami ke rancangan Sensasi TV3 ya. Wow, okey. Okey, Reza mungkin boleh kongsikanlah. Kalau cakap tentang bubur pedas ni, ada orang dah biasa dengar, tapi ada orang ramai juga yang baru tahu tentang bubur pedas ni. Kalau boleh kita kongsikan sedikit apa sebenarnya bubur pedas ni? Okey, bubur pedas ni sebenarnya menu legend negeri Sarawak yang kebiasaannya muncul pada bulan puasa sahaja. Menu orang lama-lama lah. Dia menyerupai macam masak lemak juga lebih kurang. Sebab dia punya inti dia dengan sayur dia, dengan rempah dia ya. So dia boleh buat pilihan lah, sama ada nak letakkan daging ataupun ayam ataupun campur, ataupun boleh buat tanpa daging atau ayam. Okey. Yang istimewanya bubur pedas ni, dia punya inti dia sangat leceh. Kalau nak tengok bahan-bahan dia dipotong dadu, dipotong kecil, dihiris ya. Itu yang buat dia unik. Okey, baik Encik Rezo, nak tahu juga, saya terbaca juga ada yang berkata bubur pedas ni sebenarnya tak pedas, nama saja pedas. Betul ke? Nama saja bubur pedas tapi dia tak pedas. Oh, kenapa tu? Kenapa namanya dia bubur pedas tapi tak pedas? Mungkin kerana warna bubur tu sendiri kot, ataupun rempah-rempah yang digunakan. Kalau nak tengok daripada dia punya ramuan istimewa tu, kita panggil bumbu ya. Bumbu ni diperbuat daripada beras dan kerisik yang digoreng tanpa minyak. Kalau kita panggil sangai lah. Lepas tu kita blend halus, kita masukkan bahan-bahan lainnya, kita blend. Kalau kita tengok kan, bahan-bahan ni Sugi, ada puluhan bahan kan? Berapa banyak bahan. Sebab tu dia nampak leceh. Kita ada bahan yang dikisar, bawang merah, bawang putih, halia, lengkuas pelbagai. Lepas tu yang paling unik sekali yang nak saya dah highlight kat sini, pucuk singkil. Kalau orang Semenanjung panggil daun beruas. Pucuk singkil ni susah nak jumpa dekat Semenanjung ni. Dia hidup segar di Borneo lah. Okey. Tapi nak tanyalah juga sebab Encik Rezo membuat kedai makanan Sarawak ni di Kuala Lumpur. Jadi dari segi bahan-bahan ni macam mana pula didapatkan untuk nak buat ni banyak puluhan bahan ni? Kebanyakan barang-barang ni kita import, Fiza. Kita import. Kita bawa khas untuk mengekalkan dia punya originality kan. Kita bawa daripada sana.
Tapi alhamdulillah tangan wife saya ni dia istimewa, dia cucuk tanam semua hidup. Kita bawakan anak pokok daripada Sarawak. Dan alhamdulillah pokok tu hidup kat sini. Alhamdulillah. Pokok tu hidup. Dan Encik Rezo, kalau kita bercakap mengenai bubur, orang biasanya masak bubur sebab senang, cepat. Tapi bubur pedas ni tak adalah senang sangat sebab banyak sangat bahan kan. Jadi mungkin Encik sebab tu menu ni tak ada dalam menu kami. Kami hanya buat untuk special request dan bulan puasa insya-Allah hari-hari kita akan buat. Sebab menu ni orang cari pasal bulan puasa. Okey. Sebenarnya Cik Rezo sempat menghantar kepada kami di studio ni hasil yang pun dah dimasak bubur pedas ni. Kita nak tahu tadi berapa lama, berapa jam. Kalau bubur nasi biasa kadang-kadang ambil masa 2 jam, 3 jam nak bagi dia kembang, nak bagi dia hancur kan. Tapi kalau bubur pedas berapa lama? Dia bergantung pada bahan yang kita gunakan lah. Macam daging tu, kalau daging yang bermutu tinggi, dia tak lama lah. Asal dia empuk, sayur semua masak dah cukup dah alhamdulillah. Dia tak perlu lama. Oh, tak perlu Antara lama. masa dalam 45 minit ke sejam pun dah cukup dah. Dah cukup. Kiranya bahan dalam tu kita boleh letak apa yang kita suka. Contohnya Cik Rezo kan, macam saya tak makan daging. Sugita pula dia memang vegetarian. Jadi kita boleh pilih apa yang kita nak letak dalam tu ke? Boleh. Mana daging ataupun ayam pilihan. Kalau sayur pun boleh, vegetarian. Sangat sesuai. Okey, dan bubur pedas yang dihantar ke Sri Pentas ni berapa banyak ramuan di dalamnya Encik Rezo? Kalau boleh kongsikan. Lebih kurang 15 ke 17 bahan lah. Tapi betul sebab apa? Dia macam yang ni kan, yang saya hantar untuk Fiza dan Sugi ni, ini resepi mak saya, Mak Jijot. Dia menggunakan kulit sapi. Kulit sapi ni tak semua orang yang suka makan kulit sapi. Tapi pada family kami dan kawan-kawan yang lain suka kulit sapi. Dia boleh cuba resepi ni letak kulit sapi. Kulit sapi tu maksudnya kulit lembu lah kan? Kulit lembu betul, yang dah direbus, dah dibakar untuk melembutkan. Kalau tidak dia keras. Nasib baik bagi tahu. Okey. Ada kulit sapi. Kalau kita tengok rupanya ni memang macam masak lodeh ataupun masak lemak lah, lebih kurang kan. Kalau saya menyerupai. Kalau diletakkan macam ni, saya ingat sup pula. Sup ayam ke sup kambing. Sup rempah dia kan nampak warnanya sebegitu. Okey, mungkin boleh kongsikan jugalah sebab kadang-kadang nak buat sendiri dengan penggunaan bahan yang banyak ni agak menyukarkan juga. Mungkin lebih mudah untuk kita beli, khususnya bagi orang yang bukan orang Sarawak kan, tak biasa dengan menu ni. Mungkin Rezo boleh kongsikan apa lagi antara menu-menu lain selain daripada bubur pedas ni yang turut boleh dikongsikan. Okey, kalau datang kedai saya ni, saya boleh hidangkan anda makanan Sarawak lah, autentik Sarawak. Kita ada laksa Sarawak, bihun belacan. Kita ada semualah menu-menu yang kita dah dapat kat Sarawak susah kat sini pun dah boleh dapat sekarang ni. Okey, baik. Dan kalau mereka yang tak boleh ke kedai Encik Rezo, iaitu Dapur Puruh, boleh buat pesanan ya? Kita ada perkhidmatan pengantaran, kita ada kita punya vendor yang terkemuka lah. Semua yang kita ni, kita dah boleh assign je diorang. Just on call je di ujung dari sekarang ni. Okey, wow. Sambil-sambil kami tanya tu, tengok pula Cik Rezo masak di TV tu, rasa macam bersedera ya. Saya kira menu ni kesukaan ramai sebenarnya sebab dia boleh makan tanpa nasi atau dengan nasi. Macam saya sendiri saya suka makan dengan nasi. Boleh makan dengan nasi? Boleh. Tanpa nasi atau dengan nasi. Tapi betul lah. Saya insya-Allah kalau bulan puasa ni saya akan cuba buat hari-hari. Okey, baik. Memangnya unik ya bubur pedas ini. Terima kasih Encik Rezo atas perkongsian. Sama-sama. Banyak yang saya telah belajar. Dapur Puruh ya. Terima kasih. Sama-sama. Okey. Wah, hari ni kita dah belajar dah kan. Tapi saya rasa betul lah. Saya mungkin daripada masak dekat rumah dengan menggunakan 17 hingga 35 bahan, kita mungkin boleh order saja. Saya tahu. Saya dah ada ini jawapannya. Kita nak kongsikan satu lagi menu. Ini juga menu yang popular sebenarnya. Sugi suka juga kan. Selain daripada bubur pulut hitam, saya pun suka juga. Saya kira juru kamera di depan ni pun mungkin menggemari menu ini, iaitu menu bubur manis bubur jagung. Ya, kita kembali bersama dengan Datuk Lin untuk berkongsi mengenai bubur jagung ini. Hai Datuk Lin. Hai. Okey. Baik Datuk Lin, nak tahu tadi dah kongsikan mengenai bubur caca, kali ini pula bubur jagung. Mungkin Datuk boleh kongsikan kalau Datuk sendiri bila nak masak bubur jagung ni apa keistimewaannya? Okey. Dia nampak simple. Kita hanya guna jagung saja. Lepas tu santan, gula melaka, garam dengan daun pandan lah macam tadi kan. Tapi kalau Kak Cik punya method, jagung tu Kak Cik steam dulu. Steam dulu. Okey. Yes, Kak Cik steam dulu so that dia preserve dia punya kemanisan dekat dalam tu.
Okey. Nak tahu juga sebab ada setengah orang kan kita ambil jalan pintas lah. Selain daripada kita menggunakan jagung jagung segar, ada orang juga gunakan jagung dalam tin. Boleh ke tak boleh sebenarnya tu? Oh, tu tak aci sebenarnya. Boleh. Aha. Cuma dia tak aci lah sebab bila dia jagung dalam tin, dia dah ada dia punya manisan dalam tu. Dia bukan manis yang original daripada jagung tu sendiri kan. Okey. Tapi kalau nak cepat boleh lah. Ada orang tu awak ke Fiza? Saya selalunya yang buat mak saya. Mak saya kalau mak saya dia guna jagung segar lah. Saya tukang rasa. Okey. Okey. Kak Ti nak tahu juga kalau tadi dengan bubur caca dan bubur jagung ni, mungkin Kak Ti boleh kongsikan apa perbezaannya? Pastinya jagung adalah antara bahan utama dalam bubur jagung, tapi dari segi rasa dan bahan-bahan lain yang digunakan. Okey, apa perbezaan di antara bubur caca tu dengan bubur jagung kan? Ya. Sebab bubur nampak sama, adakah rasa dia berbeza, betul? Ya, betul. Okey, di bubur Kampung Ulu kita ada 12 jenis bubur, semua rasa berbeza. Okey, contoh jagung. Kenapa dia rasa berbeza? Kerana kat steam dia punya jagung, so dia preserve rasa jagung tu. Dia tak turun ke air. Jadi bila kita masak, dia blend sedap je. Dia rasa dia punya jagung, manis jagung tu bersama dalam santan tu. Ada orang kata kan kalau kita nak naikkan rasa lemak santan tu kita kena letak sedikit garam. Betul ke ataupun tidak tu? Betul tu Kak Cik letak garam tu. Hanya ada letak garam tu. Sikit je, jangan lebih. Kalau untuk naikkan rasa, tak ada garam, dia rasa dia macam pale sikit. So kita naikkan rasa dia dengan letak sedikit garam. Okey. Kak Ti, kalau saya lah kan, saya suka makan bubur yang sejuk. Letak dalam peti sejuk dan makan. Fiza pun sama ya? Sama, tapi cuma Saya pun sama. semua saya ni kurang sikit gemar bubur manis ni. Kadang-kadang teringin baru boleh makan. Tapi nak tanya juga sebab kadang-kadang ada setengah orang ni dia buat bubur jagung ni bukan saja digunakan jagung Kak Ti, tapi kadang-kadang dia letakkan apa yang putih-putih tu? Sagu juga ke dalam tu? Memang ada resepi sebegitu ke ataupun bagaimana? Definitely ada. Bubur jagung kena ada sagu. Macam Kak Cik letak sagu tapi di luar, di ujung. Biasanya kalau masak, macam kalau kita masak di rumah, kita masak together lah. Dalam jagung tu kita letak sagu. Sagu tu kita tak letak warna. Macam di bubur Kampung Ulu, kita punya jagung semua ada warna. So dia lebih colourful dan kita lebih rasa berselera nak makan. Ada orang dia tambah aiskrim dekat atas bubur tu nak makan. Aiskrim jagung dengan bubur jagung. Wow. Sebenarnya kan bila kita tengok orang kata presentation ataupun cara hiasan bubur jagung ni, dia macam orang kata bukan biasa-biasa lah kan. Dia nampak lain sikit. Sebab selalunya orang akan letak daun pandan ke apa atas tu, tapi ini diletakkan sagu berwarna merah untuk menaikkan lagi kombinasi warna tu kan. Okey, mungkin boleh kongsikanlah bagi penonton-penonton yang teringin nak menikmati pelbagai jenis bubur ni, bagaimana cara untuk mereka nak melihat bubur-bubur yang disediakan oleh Kak Ti sendiri. Okey, boleh pergi ke kita punya IG, Bubur Kampung Hulu. Okey. Dan kita pun ada Facebook juga, Bubur Kampung Hulu juga. Dan lebih baik datang terus ke Bubur Kampung Hulu dekat The Riviera, Melaka, Pulau Melaka. Okey, jauh tu belum boleh rentas negeri. Kalau boleh kami akan ke situ tapi belum boleh lagi. Saya tumpang boleh tak kita? Boleh Okey, Kak Ti, terima kasih Kak Ti atas perkongsian dua resipi hari ini. Okey, so kita dah kongsikan 4 resepi bersama dengan penonton-penonton di depan kita ni. Selain daripada bubur pedas yang dikongsikan oleh Rezul daripada Dapur Puru tadi, ada juga 4 bekas bubur nasi yang mana ada lauk yang berbeza-beza atasnya. Betul, dari tadi bau sambal petai itu menarik perhatian saya. Tapi kita takkan kongsi sekarang. Kita nak berehat sebentar. Kembali selepas ni kami akan kongsikan bersama dengan anda bubur nasi berlauk ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Ini yang dinanti-nantikan. Ini antara menu yang saya kira mungkin kalau top 10 tu dia nombor 1 lah juara. Dia bubur berlauk ni sebab kalau kita tak beli kat kedai pun, ini antara menu yang ruji kalau mungkin musim demam ke ataupun sesekali nak ubah cita rasa dan juga selera. Bubur berlauk ni antara menu yang dapat membuka selera kan Sugi? Saya rasa iyalah sebab saya okey-okey lah dengan bubur berlauk ni. Ya ke? Kalau saya betul-betul sakit gigi ke macam tak sihat, baru saya akan cari bubur
bubur. Oh, saya pula sangat suka. Saya kira kalau lokasi-lokasi bubur yang sedap dekat Malaysia, dekat Kuala Lumpur tu, kalau saya dengar je saya mesti akan pergi cari. Wah, okey. Jadi saya kira ini adalah antara orang kata menu sesuai untuk Fiza. Okey. Jadi kita akan bersama dengan Puan Intan Nuraini daripada Bubur Nasi Malawati di dalam talian sekarang ni. Hello, selamat tengah hari. Hello, selamat tengah hari. Okey, Intan mungkin boleh kongsikanlah kan serba sedikit. Kalau cakap tentang bubur nasi ni, ada macam-macam jenis bubur nasi. Tetapi apa yang membuatkan Intan dah berniaga bertahun-tahun kan? Keistimewaan bubur nasi Intan sendiri. Okey, untuk keistimewaan bubur kita, mungkin daripada jenis lauk-lauk kita yang ada banyak sangat lauk, daripada yang tak pedas sampai ke pedas. So, bubur kita daripada budak kecil sampai orang tua boleh makan. Oh, okey. Jadi kan Puan Intan nak tahu, bubur tu sebenarnya bubur kosong sahaja ke bubur itu sendiri ada rasa berbeza-beza? Ada yang pedas, ada yang tak pedas ke macam mana? Oh tak, bubur dia bubur nasi biasa je. Kosong lah. Tapi dah ada rasa lah. Dia bukan plain. Usually kalau dekat kedai-kedai yang macam Kelantan punya, dia akan bubur kosong kan. Lepas tu dia ada bersama lauk. Tapi kita punya, kita dah ada rasa lah. Okey. Oh, ini orang kata mengikut cita rasa masing-masing lah. Resepi juga berbeza-beza kan. Okey, kalau kita lihat kan ada macam pelbagai jenis lauk yang juga digunakan. Dan cara untuk masak bubur tu macam biasalah Kita menggunakan beras dan apa lagi bahan-bahan diletakkan di dalam bubur? Okey, kalau untuk bubur kita akan letak halia. Bagi dia bau halia tu. Lepas tu kita akan letak stok ayam. Ayam yang tulang dia tu kita akan masukkan sekali dengan bubur. Okey. Nak tanya jugalah, kalau cakap tentang bubur berlauk ni, mesti keistimewaannya orang kata kalau heronya bubur, heroinnya mestilah lauk pauknya. Berapa jenis lauk pauk yang ada sebenarnya untuk orang kata dijadikan gulah kepada bubur ni? Kita dah ada sekarang dalam 13 lauk. Okey, untuk lauk-lauk dia kita ada tempe goreng. Ikan bilis goreng dengan telur gulung. Yang tu untuk yang tak pedas lah. Okey, ayam tu standard. Ayam ikan sate orang panggil. Dia macam yang crunchy tu. Okey. Jadi saya kira apa yang ada dekat depan kami sekarang ni adalah dua jenis yang tak pedas, dua yang pedas. Sebab saya lihat ni tak ada sambal, ada sambal. Macam tadi Sugita dia macam tak sabar nak kalau kita tengok macam ni kan, mewah betul lah kita punya menu. Kita ada bubur nasi, kita ada sambal ikan bilis petai. Yang itu paru saya rasa. Kita ada juga goreng beladi ikan bilis dengan kacang, ada sayur. Yang itu telur puyuh. Tadi yang tengah masak tadi tu sambal puyuh kalau tak silap saya yang ada dalam bekas satu lagi kat depan ni. Baik, nak tahu juga daripada Puan Intan, sebenarnya mana dapat idea nak jual bubur berlauk sahaja? Ada menu lain tapi nak jual bubur berlauk dengan banyak-banyak lauk tu mana dapat ideanya? Idea dia daripada dulu saya kerja. Saya hari-hari lalu dekat LRT Masjid Jamek. Okey. Lepas tu ada pakcik dengan anak-anak dia jual bubur. So saya dengan kawan saya selalu beli. So every time kalau kita nak beli mesti kita beratur. Dari situ saya macam saya terfikir macam bestnya kalau jual bubur ni kan. Kita tak buka kedai lagi orang dah tunggu. Macam tu. Okey. Jadi terinspirasi lah kan. Saya kira mungkin ada juga dalam kalangan penonton hari ini dah terinspirasi nak jadikan bubur berlauk ni menu minum petang ataupun makan malam bersama dengan si keluarga. Tetapi bagi yang mungkin tak berkesempatan lah nak masak bubur berlauk ni, nak teringin nak dapatkan bubur ni, bagaimana cara untuk mereka nak lihat antara menu-menu yang boleh dikongsikan oleh Intan? Okey, kalau nak tengok atau nak beli bubur dari kita, boleh kita ada Facebook dengan Instagram, Bubur Nasi Malawati. Okey, boleh kita melalui website, WhatsApp, Foodpanda dan juga Grab. Okey, baiklah. Terima kasih banyak-banyak Puan Intan.
Sama. Okey, itu dia 5 resepi bubur yang sempat kami kongsikan bersama dengan anda hari ini. Lepas ni bolehlah menjamu selera. Peminat betul-betul. bubur di sebelah saya. Cita rasa manusia tu kan Ya, berbeza-beza. Ada yang suka pedas, ada suka yang manis, ada suka bubur nasi, ada suka bubur manis. Jadi mungkin apa yang kami kongsikan ini sedikit sebanyak dapat memberi anda inspirasi apakah hidangan yang boleh anda kongsikan untuk minum petang. Bubur manis. Bubur jagung tu senang je nak buat sebenarnya kan? Okey, lepas tu tapi saya beli jagung yang dalam tin lah. Okey. Jadi kami nak berehat tapi sebelum itu sebenarnya kita juga nak kongsikan persembahan artis pada tengah hari ini. Kita saksikan dahulu persembahan artis daripada Ai Wahida featuring Ijai Azara dengan lagunya Mama. Silakan. Curi-curi asmara di dalam kamar rindu, berpandangan sang mata dan bicara kita berdua. Gemersik nada indah, lembut kata bicara, berpandangan sang mata dan senyawa dengan rasaku. Hatiku hanyut dibuai ombak asmara, lemas nafasku tanpamu, kabulkanlah cintaku bersamamu. Mama, dia pilihanku. Mama, dia pujaanku. Mama, dia baik. Mama, dia cantik. Aku cinta dia. Mama, dialah Adamku. Mama, dialah Hawaku. Mama, dia baik. Mama, dia cantik. Aku cinta dia. Bersiulan burung-burung Menyanyikan lagu cinta. cinta kita berdua. Mama, dia pilihanku. Mama, dia pujaanku. Mama, dia baik. Mama, dia cantik. Aku cinta dia. Mama, dialah Adamku. Mama, dialah Hawaku. Mama, dia baik. Mama, dia cantik. Aku cinta dia. Mama, dialah Hawaku. Mama, dialah Adamku. Mama, dia cantik. Mama, dia baik. Aku cinta dia. Aku cinta dia. Aku cinta dia. Itu dia persembahan daripada Ai Wahida dan juga Ijai Azara dengan lagu terbaru mereka Mama. Dan yang kini dalam talian kita bersama dengan dua orang penyanyi itu. Halo, selamat tengah hari. Hai. Ai, sihat Ai? Alhamdulillah sihat. Okey, hai Jai. Okey, Jai dalam kereta. Hai. Okey, lagu terbaru anda Mama. Saya kira di YouTube sudah pun melebihi 250,000 tontonan. Tahniah atas pencapaian itu. Okey, mungkin boleh terus kongsikanlah. Ini single kedua Ai, betul? Betul. Okey, Ai dahululah kongsikan mengenai lagu Mama ini. Okey, lagu Mama ni mengisahkan tentang pasangan bercinta yang ingin menyatakan hasrat mereka kepada mama masing-masing. So lagu ni sepenuhnya dicipta oleh Ijai Azara Band yang sedang dalam talian bersama kita sekarang ni. So Ijai nak cakap something tentang lagu ni?
Okey, lagu Mama ni saya nak bagi tahu kat semua orang, kalau bercinta dengan anak, korang kena bercinta sekali dengan keluarga dia. No. Korang tak boleh bercinta dengan anak tapi keluarga korang tak sayang. Macam tu. Okey, baik. Jadi mungkin Ijai boleh kongsikanlah dalam proses pembikinan lagu ini bagaimana, sebab ini adalah lagu kedua bagi Ai. Lagu berkonsepkan rancak sedikit jugalah kan? Yes, betul. Bagaimana dalam proses pembikinan nak kompos lagu ni, nak tulis liriknya? Okey, so by the way lagu ni diproducekan oleh Abang Zimi Sofas. Okey, lagu dan lirik dia saya buat. Saya macam mana nak cakap, dia menceritakan apa, dia menceritakan ke apa tadi? Tak apa. Ai nak membantu je nak jawab soalan ni. Proses buatnya. Proses buatnya saya tanya Ai Wahidah ni. Sebelum ni Ai Wahidah dia keluar lagu yang agak slow, ballad. Jadi saya cakap dengan dia, apa kata kau cuba untuk buat keluar daripada genre ballad tu, kita cuba lagu catchy, kita cuba lagu yang macam ni. Gitu. Macam single pertama saya, Kembalilah Bersamanya, dia lebih kepada orang kata ballad yang sedih, jiwang, menusuk ke hati. So untuk single yang kedua ni saya nak cuba orang kata keluar daripada zon selesa, iaitu sekarang kita Mama ni lagu genre pop yang lebih rancak daripada lagu semestinya lebih rancak lah daripada lagu Kembalilah Bersamanya. Cuba bagaimana bagaimana penerimaannya setakat ini? Okey, penerimaan sekarang alhamdulillah sekarang dah pun hampir mencecah 300,000 dalam masa lebih kurang 1 minggu saja. Syukur alhamdulillah kan Ijai? Ya, betul, alhamdulillah. Untuk orang terima kolaborasi pertama kita. Ini adalah merupakan kolaborasi pertama saya dan juga Ijai Aziz. So alhamdulillah diterima ramailah. Okey, dan bercakap mengenai kolaborasi ni, adakah anda berdua akan berkolaborasi sekali lagi ataupun masing-masing ada projek tersendiri? Mungkin Ai boleh kongsikan dahulu. Okey, InsyaAllah lepas ni kalau ada sambutan yang memberangsangkan lagi, kalau pendengar-pendengar ingin dengar lagi kami punya duet, InsyaAllah kami akan keluarkan lagi next single duet Ai Wahidah dan juga Ijai Aziz. Why not? InsyaAllah ada. InsyaAllah ada. Selagi kita orang masih berkawan dan kita tak payah gaduh-gaduh. Okey, baik. InsyaAllah ada. Okey, apapun kami di Wanita Hari ini mengucapkan selamat maju jaya kepada anda berdua dan semoga kalau ada kolaborasi seterusnya, ia pun menjadi orang kata diterima oleh peminat-peminat anda jugalah ya. InsyaAllah. Okay. Terima kasih Ai Wahidah dan juga Ijai Azhara Band. Sama-sama. Terima kasih juga Wanita Hari ini. Jangan lupa dengarkan Mama di YouTube channel MBM Music. Okay? Alright. Terima kasih. Sama. Itu dia Ai Wahidah dan juga Ijai Azhara Band. Jadi anda seperti yang Ai dah kongsikan, kalau belum lagi mendengar lagu Mama, terus ke platform-platform digital dan dengarkannya. Berikan mereka sokongan anda. Baik, kita akan berehat sebentar. Kembali selepas ini di Wanita Hari ini. Wanita Hari ini. Wanita Hari ini. Mengapa semua menangis? Biasalah. Padahal ku selalu tersenyum. Biasalah. Usap air matamu. Aku tak ingin ada kesedihan. Oh my God. Tak perlu rasa simpati, kau yang memilih.
tempat pilihan kita pada hari ini, yang mana sebab topik kita pasal masakan. Jadi kita kongsikan TikTok ni pun berkaitan tentang masakan. Aduh, saya tadi sebenarnya kan tengok adik tu dia makan biskut kering tu dengan air coklat. Macam sedap. Oh, awak macam tu. Saya tak. Saya boleh berkait rapat lah. Selalu kita letak biskut kan. Habis hancur. Lepas tu bila dah habis air kita baru nampak biskut. Feel kan? Dan teringat zaman kita kecil-kecil dulu kan. Walaupun sekeping biskut tu kadang-kadang boleh patah 2, 3, 4 kongsi dengan adik-beradik. Seronok sangat. Ui, sedap. Okey. Dan esok sebenarnya insya-Allah kami akan kembali bersama dengan anda dengan satu lagi topik yang mana kami nak membawa anda semua untuk sama-sama kita kongsikan tentang pengalaman cabaran baru yang mana anak-anak tahap 1 dan 2 serta prasekolah telah pun memulakan sesi persekolahan semalam. Bagi tahun 3 pula dan seterusnya akan memulakan sesi persekolahan pada esok. Betul tu Fiza, sebab kalau kita cakap mengenai cabaran, pastinya ibu bapa mungkin ada yang was-was jugalah, tak tahu nak hantar ke tak, sebab ada kawan saya juga tidak menghantar anak mereka ke sekolah. Ada yang menghantar mereka ke sekolah. Jadi apapun cabaran ataupun dugaan yang anda hadapi, terus boleh kongsikan bersama dengan kami esok di WHI bersama dengan rakan-rakan pengacara yang lain. Dan saya nak kongsikan sedikit di sini Fiza. Semalam saya sempat berbual dengan seorang anak saudara saya lah. Dia bertanya kepada saya, dia cakap kat saya tak nak pergi sekolah, boleh kita bertukar role untuk sehari tak? Dia nak jadi pengacara. Kita bawa siapa nama dia? Ivana. Kita cuba Ivana. Nanti ada task untuk Ivana, kita tengok kalau berjaya ataupun tidak kita fikirkan. Saya nak buat pembetulan bagi pelajar-pelajar tahun 3 yang akan memulakan sesi persekolahan pada 8 hari bulan nanti. Okey. Jadi kami harapkan kepada anda semua penonton-penonton wanita hari ini, apa yang kami kongsikan ini, yang baik itu kita jadikan tauladan, yang buruk itu kita jadikan sempadan, dan kalau mungkin ada sedikit sebanyak perkongsian kami pada hari ini dapat anda jadikan inspirasi, apa kata anda juga boleh kongsikan. Kalau hari ini dah mula masak bubur nasi ke bubur jagung ke, kita tengok kita masak apa. Boleh tag kami di Facebook ataupun di Instagram WHI TV3. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih. Jaga diri. Bye-bye. Assalamualaikum. Kepada anaknya, dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga.